Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi ini diberi kesempatan untuk kita menyingkap ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita sampai ayat 107 surah At-Taubah, menyambung kuliah yang lepas. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Okey, ulang balik surah Taubah, satu-satunya surah yang tidak ada bismillah. Jadi kita teruskan ayat ini. Dan di antara orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat dan untuk kekafiran, bagi memecah belahkan orang-orang mukmin, serta menunggu-nunggu orang yang memerangi Allah dan Rasul sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain daripada kebaikan. Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Ulang balik surah At-Taubah ini. Ayat awal menceritakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah, kemudian banyak menceritakan tentang perang Tabuk, satu perang yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah banyak menghadapi masalah dalam peperangan ini kerana perjalanan terlalu jauh, musim panas pula itu, perbelanjaan banyak diperlukan untuk membiayai kos. Di samping itu, masalah yang paling besar yaitu orang-orang munafik. Sebelum Rasulullah pergi sampai Rasulullah balik. Alright. Jadi disambung ayat Al-Quran 107 ini, di mana peringkat kemuncak orang-orang munafik ini, dia buat masjid. Begitu sekali. Sampaikan dia buat masjid dirar. Dirar, tengok perkataan Al-Quran tu, masjid dirar, masjid mudarat, masjid yang memberi mudarat. Orang munafik buat masjid untuk membinasakan orang-orang Islam. Baik-baik orang-orang munafik, awak berhati-hati. Alright. Kita dapat tahu dalam sejarah pada akhir tahun ke-7 Hijrah, tentera Islam 3,000 orang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah Rawahah bertempur dengan kali pertama dengan tentera Kristian di Mu'tah. Gugurlah ketiga-tiga pemimpin tentera itu, menghadapi hampir 100,000 tentera, 3,000 menentang 100,000, 3 orang tentera Islam gugur. Jadi memang sudah tercetus permusuhan antara orang Islam dan orang Kristian pada akhir tahun ke-7 Hijrah di Mu'tah. Tetapi ini pada tahun yang ke-9, 2 tahun kemudian. Itu sebabnya orang-orang munafik mendapat biaya daripada orang-orang Kristian untuk membuat masjid yang besar. Dia buka masjid bukan sebarang masjid. Masjid itu besar, cantik, beratus meter saja daripada Masjid Quba. Dia buat masjid besar di sebelah masjid yang pertama Rasulullah buat. Itu sebabnya, tujuannya untuk memecah belahkan orang-orang Islam. Di antara orang munafik ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat dan untuk kekafiran, bagi memecah belahkan antara orang-orang mukmin, serta menunggu-nunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dia menunggu-nunggu orang Kristian datang. Kalau Kristian datang, dia menang, dia jadi Kaiser ke dan sebagainya. Munafik ni dia. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain daripada kebaikan. Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Ketika Rasulullah mengumpulkan tenteranya untuk menghadapi perang Tabuk ini, yaitu di satu tempat yang dikenali sebagai Zu Awan.
orang munafik ini menemui Rasul, "Wahai Rasulullah, kami buat satu masjid yang besar untuk kebaikan Islam, untuk orang miskin yang lengkap dan sebagainya. Pergi datanglah, sembahyanglah di tempat kami." Okey. Rasulullah berkata, saya tengah sibuk dengan urusan perang Tabuk ini. Nantilah, apabila balik nanti, kalau sempat aku akan salat. Tetapi orang munafik buat kacau semasa Rasulullah sampai di Al-Hijr. Dan ketika balik daripada perang Tabuk itu sampai di tempat yang sama, iaitu Zu'awan, turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa masjid yang dibuat itu adalah masjid kepunyaan orang munafik yang kita bacakan tadi. Faham? Alright? Jadi awak tengok, di antara orang munafik ada orang yang mendirikan masjid, menimbulkan mudarat, dan untuk orang mukmin, untuk kekafiran, memecah belahkan orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain daripada kebaikan. Allah menjadi saksi, sesungguhnya mereka adalah pendusta. Tengok ayat 108. Jangan kamu sembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Perintah Allah kepada Rasul, jangan sembahyang dekat masjid Dirar selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid di atas dasar takwa kepada Allah dan keredaannya itu yang baik, atau orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang akan runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama mereka ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apabila Al-Quran itu turun, perintah Allah kepada Rasul, jangan sembahyang dalam masjid itu. Rasulullah tahu itu adalah masjid munafik. Rasulullah mengarahkan dua sahabatnya pergi ke masjid itu, bakar masjid. So Rasulullah bakar masjid Dirar. Faham? Alright? So awak jangan bakar. Kita ada hidup, ada awalul amri dekat sini. Alright? Faham? Okay? Jadi masjid Dirar yang dibuat oleh orang, masjid Dirar yang dibuat oleh orang munafik ini, Rasulullah perintahkan bakar. Rasulullah bakar masjid. Jangan bakar gereja, jangan bakar sinagog, jangan bakar spekong. Orang Islam boleh bakar masjid, tapi bukan sembarang masjid. Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Tetapi kita hidup ada pemerintah, itu kerja pemerintah. Jangan awak nak bakar-bakar masjid. Faham? Right? Dari ayat Al-Quran ini, kalau kita tengok Jabatan Agama Islam Johor pada 2 tahun lepas membakar satu surau di Jason Bay sebab digunakan untuk agama lain. Satu tindakan yang pantas. Bakar surau musola yang digunakan, ada ciri munafik untuk agama lain. Tapi kamu jangan bakar, kerja diri, itu bukan kerja awak. Okey, daripada ayat Al-Quran ini, tengok jangan kamu sembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Kalau ada masjid yang didirikan atas dasar munafik, awak rasakan orang lain cerita masing-masing. Kalau awak nampak di situ ada ciri munafik,
jangan kamu sembahyang di dalamnya selama-lamanya. Faham? Contoh, ada masjid, dia ada air Asmaul Husna. Oh, kat depan tu berdiri air. Awak jangan solat dalam masjid itu. Cari masjid lain. Kalau malam Jumaat ada depan tu ada air botol banyak, tak apalah yang disembah. Kalau awak rasakan di situ ada ciri munafik, jangan sembahyang dekat masjid itu. Cari masjid lain. Faham? Kalau satu masjid itu memang ada ciri munafik, dia ubah azannya. Washhadu anna ya Ali karamullah, ditambah azan. Jangan sembahyang dalam masjid itu. Itu takwilan ayat. Baik sembahyang, baik masjid di Iran, baik masjid di Syria, masjid di Yaman, ataupun di Gaza, atau mana-mana masjid ada ciri munafik, tak kira sama dia itu Syiah ke, Sufi ke, Syafi'i ke, Wahabi ke, apa ke, Salafi ke, kalau ada ciri munafik, jangan sembahyang dalam masjid itu. Faham? Cari masjid lain. Kamu tahu, orang lain tak tahu, suka tidak. Kita masjid Kristal, wallahualam, kalau awak tahu itu adalah ciri munafik dalam masjid itu, awak jangan sembahyang masjid itu. Orang kampung Lusung sendiri sembahyang dekat masjid kayu yang buruk daripada masjid yang kristal. Istihad masing-masing. Saya pun tak tahu mana datang dana. Dengan cerita kalau awak rasa memang sumber itu ada sumber munafik untuk memecah belahkan orang Islam, makan harta negara, whatever, awak rasa, awak jangan pergi. Cari masjid kayu sebelahnya dan sebagainya. Atau sembahyang masjid lain. Orang lain suka sebab masing. Mana-mana ada masjid, okey, yang ada ciri munafik, awak jangan sembahyang di dalam. Malam Jumaat ada botol Yasin, tak apa benda. Mekah Madinah tak ada. Orang beriman, orang sunat, doa terus, ya Allah, aku nak apa? Ampuni aku ya Allah, aku nak kahwin, harta, minta terus kepada Allah. Tak ada benda-benda khurafat dekat situ. Tidak ada bezanya kubur keramat ke, air holy water Kristian ke, lembu suci ke, tali suci orang Buddha ke, air Yasin, air tangkal, air Asmaul Husna ke, apa ke perantara, bukan dari agama. Okey? Itu Allah sebut dia ada bahirah, saibah, wasilah dan hab. Hanya orang kafir sengaja yang mengada-ada. Orang yang tak percaya bahawa Allah menentukan rezeki, dia buat PLB. Faham? Daripada ayat Al-Quran ini, daripada sejarah Rasul, maka apakah orang-orang yang dirikan masjid di dasar takwa kepada Allah dan keredaannya itu baik, atau orang-orang yang mendirikan bangunan di jurang neraka runtuh dan bangunan itu jatuh bersama mereka dalam neraka jahanam? Rasulullah bakar masjid Dirar. Kamu jangan sedih macam dekat Gaza, okey, 100 masjid dibakar oleh orang Israel, bom, suka dia. Sebab masjid itu pun ada diubah azannya. Okey, wa asyhadu anna ya Ali karamullah. Okey, ini orang-orang Syiah. Bukannya tak kira Syiah ke siapa asal salah, tetap salah. Okey, itu sebab Mesir taruh sempadan, jangan bagi orang cross. Orang Malaysia je yang tak faham apa nak buat. Sebahagian mereka adalah kurang faham tentang agama. Okey, jadi kamu jangan, sebab kamu tahu hukum. Mereka tak tahu hukum. Bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Ini wasyhadu anna ya Ali karamullah ini adalah ditambah. Asalnya tak ada dalam azan. Dia tahu, ragu-ragu dalam. Dia tahu ayat Asmaul Husna itu tidak ada. Orang-orang sunnah Mekah Madinah tak ada buat macam itu. Okey, dia tahu. Dia sendirilah.
Terutama kita yang kat Johor datang daripada Indonesia, tak tahu baca, tak ada Al-Quran terjemahan, atuk-atuk kita, mereka terpaksa bermazhab Syafi'i, terpaksa mengikut tarekat Naqsabandiyah dan sebagainya. Pada awal 1900 datang pula Arab Hadramaut Yaman datang ke Singapura. Datanglah terbentuk Wadi Hana, Wadi Hasan. Kita tak dapat bezakan asal Arab betul, asal Arab betul. Padahal yang datang bukan orang sunnah tetapi orang-orang sufi. Dia yang membawa qasidah, dia yang bawa kubur keramat Habib Noh, dia yang membawa air Asmaul Husna, beratib, belagu dan sebagainya. Kita kurang faham, kamu jangan. Sebab kamu adalah orang yang membaca Al-Quran. Senang je tanda je. Yang pertama ada perantara, adalah air keramat tangkal, itu satu. Yang kedua suka belagu-lagu, ini sufi macam Syiah juga. Okey, dia ada qasidah, dia ada apa ni, Barzanji. Okey, dan satu lagi tanda, dia benci Mekah Madinah, dia benci orang sunnah. Dia tak suka Wahabi lah dan sebagainya. Ciri-ciri sufi, dia bukan orang sunnah, dia sufism, cabang tasawuf. Kamu jangan terlibat. Dia akan benci Wahabi, dia akan benci Mekah Madinah. Dia kata Mekah Madinah salah, dia kita orang Malaysia tak tahu menahu pun tak pasal-pasal ikut membenci Wahabi, ikut membenci Mekah Madinah. Okey, alright, kamu jangan. Sebab raja yang ketiga kerajaan Saudi, iaitu Saud Al-Kabir, dia datang ke Yaman, ke Hadramaut, meratakan kubur-kubur keramat. Awal 1800 lebih kurang, 1807, 1808 lebih kurang, dia meratakan kubur suci itu sebab orang-orang sufi membenci Wahabi, membenci Al-Saud, membenci Saudi. Tak tentu. Pasal kamu jangan. Alright? Sedia maklum, orang Melayu tak tahu, kita anggap Arab betul. Asmaul Husna Sufi. Sufism. Asmaul Husna adalah Sufism. Orang-orang beriman tak ada lagu-lagu, tak ada air tangkal macam itu. Minta terus pada Allah, nak bagi Alhamdulillah, tak bagi barangkali itu lebih baik untuk kita. Allah mengetahui yang akan datang, kita tidak. Jangan ada perantara. Baik, kita teruskan ayat Al-Quran. Allah lebih mengetahui jiwa kita. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi syurga untuk mereka. Allah dah beli hati orang-orang mukmin, artinya Allah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan syurga. Ulang balik, ini jihad. Istilah jihad, orang yang berkorban untuk agama dengan jiwa dan harta. Itu je ada pada Al-Quran. Orang yang sanggup berkorban untuk agama dengan jiwa dan harta. Orang buat fatwa suka-suka. Jatuh kapal terbang, mati syahid. Mati beranak, mati syahid. No, itu bukan daripada agama. Daripada Al-Quran, jihad bermaksud berkorban dengan jiwa dan harta untuk Allah. Faham? Apakah ada saham itu? Di jalan-jalan melencong, cara kebetulan kapal terbang kena tembak, mati syahid. Senangnya mati syahid, macamlah surga tu nenek dia punya. Ustaz tidak akan glamour. Ustaz tidak akan glamour, melainkan dia buat fatwa yang pelik-pelik. Kalau kita cuma sampaikan dalam Al-Quran apa yang dalam Al-Quran, kamu tak akan jadi glamour. Tidak ada ulama besar daripada Saudi, sebab yang disampaikan hanyalah Al-Quran. Ulama akan glamour kerana fatwa-fatwa yang pelik-pelik. Faham? Alright, kita tengok. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin diri dan hati harta mereka dengan memberi syurga untuk mereka. Mereka berperang ke jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ini biasa dalam perang. Sama ada awak membunuh ataupun terbunuh. Ini suka hati dia je. Ini bunuh seorang kelar leher, zalim. Tapi kau bunuh dia beratus beribu pakai bom, tak zalim pula. Apabila media massa dipegang oleh satu pihak. Bunuh orang seorang,
Zalim. Dia bunuh dengan bom beribu. Oh, tak zalim. Memang adat di dalam perang. Sama ada pembunuh ataupun dibunuh. Sama ada awak dengan bom atau kelal ini. Bunuh tetap bunuh. Perang tetap perang. Dalam perang, membunuh memang halal. Jangan heran. Faham? Ya, apabila media massa, saya tak cakap IS itu betul ataupun salah. Ini kita tak tahu. Allah yang lebih mengetahui hati mereka. Faham? Faham tak? Tengok syarat dia satu. Dia berjuang dengan nyawa dan harta mereka untuk Allah. Kalau orang IS ke, orang-orang Jordan ke, orang UAE ke, kita sendiri pun memang kalau berjuang memang benar-benar untuk Allah dan Rasul, untuk agama Allah dengan harta dan jiwa. Mudah-mudahan kamu termasuk dalam orang-orang jihad. Okey. Mereka berperang ke jalan Allah, mesti perang pada jalan Allah, bukan pergi melancung, kapal terbang terhempas mati syahid. Suka hati dia lah, ini fatwa dia. Surga tu ada kat Malaysia ke? Lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu menjadi janji yang benar daripada Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Standard dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam Al-Quran. Okey, dalam kitab Taurat juga pejuang-pejuang Bani Israel yang masuk mengikut Talut mengalahkan Jalut, ramai juga yang terbunuh dekat sana. Okey, dalam orang-orang Nasara juga menentang Crusader, menentang orang yang merubah lukisan-lukisan melukis Nabi Isa pada kurun 400, ramai juga yang terbunuh. Okey, kalau tengok Saint Paul dan Saint David mati dilempari dengan batu dekat Ephesus, pejuang-pejuang agama, pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Begitu juga pejuang-pejuang Islam terstandard. Kalau mereka berjuang untuk agama, untuk Allah dan Rasul dengan nyawa dan harta mereka, termasuk dalam jihad. Siapakah yang lebih menepati janjinya dari Allah? Gembiralah dengan jual beli ini, dan yang kamu lakukan itu adalah kemenangan yang besar. Kalau kita tengok pejuang-pejuang, dia sanggup tinggalkan harta, kerja, anak-anak, isteri, tinggal harta, kereta, semua tinggal. Dia tak kisah orang lain aku betul ke salah, atau dia tak kisah. Yang dikata aku tahu ini agama, wallahu betul tak. Tapi kita tengok jiwa orang-orang yang berperang ke atas Allah. Jawatan pangkat tinggal, anak tinggal, isteri cantik tinggal. Mereka gembira. Ingat, pada kuliah yang lepas, kami hanya mengharapkan 2 kemenangan, yaitu sama ada menang dalam peperangan atau gugur syahid. Begitu sekali semangat orang-orang yang berjihad. Mereka itu adalah orang yang bertaubat, yang beribadah, memuji Allah, melawat, rukuk dan sujud, menyuruh berbuat makruf, mencegah berbuat yang mungkar, memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin. Akan wujud jiwa jihadis ini. Selama itu ciri dia yang pertama, dia sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar, dia sentiasa beribadah, dia tak lupa ibadah dia, sentiasa memuji Allah, sentiasa sujud memuji kebesaran Allah, sentiasa melawat berhijrah ke arah kebaikan. Okey, maksud kat sini berhijrah melawat ini, rukuk dan sujud, mesti ciri-ciri ini ada. Okey, orang tak kenal sembahyang, orang tak rukuk, dia tak akan pergi tinggalkan. Dia sayang dengan isteri cantik, dia sayang anak yang cantik daripada agama. Menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah benda yang mungkar, memelihara hukum-hukum Allah, sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Sebab dengan berdamping Al-Quran, kamu dapat tahu mana yang dilarang, mana yang ditegah. Ini kalau dia berjihad. Ini masalah jihad. Ini maksud jihad. Maknanya kalau kita jaga ada hukum Allah semua pun kira jihad. Bukan. Itu ciri orang berjihad. Ciri orang-orang berjihad.
Berjihad dari jiwa dan harta. Tanda-tanda dia, orang itu sentiasa beristighfar, sifat-sifat. Okay. Beristighfar, sentiasa beribadah. Bukan beribadah itu jihad, tidak. Beribadah itu kewajiban. Okay. Jihad jauh ada, mesti berkorban dengan harta dan nyawa. Okay. Harta, jiwa dan harta. Okay. Faham setakat ini mengenai jihad dan mengenai Masjid Dirar. Tiada sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Ingat, awak jangan nak bakar masjid dekat Malaysia. Okay, ulang balik. Ini jangan besok bakar masjid munafik bakar. Jangan. Kita ada amir. Rasulullah dalam khutbahnya, mulai hari ini tidak ada hutang darah lagi. Hutang darah pertama aku lepaskan adalah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris Al-Muttalib. Berarti ikut peraturan. Kita ada negara. Awak tak suka negara, awak pilihan raya, awak tukar. Itu je. Alright? Awak nak berontak boleh, tapi kerajaan berhak menjatuhkan hukum bunuh atau potong tangan kanan kiri, bersilang atau salib atau buang daerah. Okay? Ulang balik. Alright? Kita teruskan. Tidak sepatutnya Nabi dan orang beriman meminta ampun bagi orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Jangan mohon ampun kepada orang musyrik. Musyrik berarti yang menyembah berhala, baik Hindu ke, Buddha ke, Konfusi ke, okay? Alright, Zoroaster dan sebagainya. Semua agama yang menyembah berhala, kamu dilarang mohon ampun. Tapi tidak ada nas yang melarang kamu doakan yang lain. Pagi ni Dr. Pang datang, tiba-tiba dia bagi Assalamualaikum. Awak jangan jawab Waalaikumsalam seperti yang dia ajar. Jawab aja Waalaikumsalam. Sebab yang diharamkan di perintah Rasul doa keampunan, bukan doa keselamatan. Awak boleh doakan Dr. Pang ni, ya Allah bagilah petunjuk dengan Dr. Pang ni supaya masuk Islam. Aku boleh kahwin dengan dia. Faham? Doa untuk yang lain boleh. Yang diharamkan doa keampunan, itu je. Jangan Mak Saleh datang good morning, celaka kau kan. Cuba bayangkan kalau awak dekat Arab, orang-orang Kristian dekat Jordan, dekat Syria, dia biasa bagi Assalamualaikum, peace upon you. Tiba-tiba awak jawab, celaka kau. Nah, awak jangan ikut. Ayat Al-Quran jelas, jangan doakan keampunan untuk mereka. Faham? Alright? Hak-hak munafik, jangan sembahyangkan jenazah mereka. Awak mohon ampun ke, awak tak mohon, Allah tak akan ampunkan walaupun 70 kali awak mohon ampun untuk orang munafik. Orang musyrik jangan mohon ampun sahaja. Faham? Saya suka hati itu Ustaz Malaysia yang ajar. Jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Awak jangan ikut. Kalau ada masalah, good morning, yes, good morning sir. Have a nice day. Have a nice journey. Orang Melayu ni doakan gitu kurang. Kalau dekat Indonesia jumpa lain. Selamat jalan Pak, selamat petang Pak, selamat menjamu makanan Pak. Kat Malaysia ni jarang. Cuba biasakan dengan doa-doa yang baik. Have a nice day. Have a nice journey. Wish you all the best. Ingat? Boleh? Permintaan ampun dari Ibrahim kepada bapanya tidak lain hanyalah kerana janji yang telah diikrarkan kepada bapanya. Maka tatkala jelas Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hati. Sebab Nabi Ibrahim ni sebelum meninggalkan bapanya, dia kata, aku akan berdoa kepada Tuhanku untuk keampunan kamu, wahai ayahku. Sesungguhnya Allah Tuhanku amat penyayang, pengasih penyayang. Tetapi jelas bapanya terus je Nabi Ibrahim berlepas tangan. Right? Jadi ayat ni sebab Nabi Ibrahim belum turun ayat Al-Quran. Jadi kita dah turun ayat Al-Quran, jangan mohon ampun orang musyrik walaupun bapa engkau masih musyrik ke.
mak bapak awak, jangan mohon ampun. Mohon lain boleh. Faham? Allah sekali-kali tidak menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Alright? Sesungguhnya kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Allah menghidupkan dan mematikan, sekali-kali tidak ada pelindung penolong bagi kamu selain daripada Allah. Lihat ayat 117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, taubat orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Semasa perang Tabuk ni, orang-orang Islam Muhajirin dan Ansar ada juga yang mengeluh, berpaling. Perang Tabuk jauh, beribu kilometer. Okey, pergi mungkin hampir 2 minggu, balik 2 minggu. Kapal terbang 3 jam kalau tak silap daripada Jeddah ke Tabuk. Right? Dengan harta banyak dikorbankan, perjalanan panas, sampai sahabat ada yang sembelih unta kerana air ni. Sampai ke hujung sana, Rasulullah tak perang pun. Rasulullah hanya meletakkan batu sepadan, tanda tangan dengan kaum-kaum dekat sepadan. Masih ada lagi saya dengar perjanjian antara Rasulullah dengan Yohanes, iaitu orang Kristian yang ada Arab Gatafan dekat sepadan. Sebab tujuan Rasulullah dalam perang Tabuk bukan untuk memerangi, tetapi adalah untuk meletakkan batu sepadan jazirah di utara Arab. Selatan sudah ada Laut Hindi, kiri sudah ada Laut Merah, kanan ada Selat Parsi, dibatasi dengan Sungai Tigris. Tigris itu masih belum kawasan Islam lagi masa itu. Okey, jadi kawasan utara yang ditaruh adalah untuk sepadan. Jadi sebahagian orang-orang Islam ini pun ada yang merongon. Okey, turun ayat Al-Quran, Allah menerima taubat Nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam kesulitan setelah hati segolongan dari mereka, sebagian daripada mereka orang Muhajirin pun berpaling juga. Begitu sukarnya perjanjian peperangan Tabuk ni, kan? Kemudian Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehingga bumi menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, jiwa mereka pun sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dengan taubatnya. Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Okey, terhadap 3 orang. Okey, tengok sini. Ini cerita, awak tak tahu kalau tak tahu secara Rasul. Apabila Rasulullah balik daripada Tabuk, sampai di Masjid Nabawi, orang-orang munafik dalam jarah ada 50-52 orang datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tak dapat menyertai perang Tabuk kerana nenek aku sakit. Aku tak dapat ikut unta aku sakit. Lepaslah nenek kahwin, anak beranak sakit dan 1001 alasan. Ini orang-orang munafik. Rasul memberi alasan kepada Rasul. Rasulullah berkata, moga Allah ampunkan kamu. Moga Allah ampunkan kamu. Orang ni pun balik. Tetapi ada 3 orang gentleman. Ini betul-betul orang gentleman, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi' dan juga Hilal bin Umayyah. 3 orang ini menemui Rasul. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, kalau saya bohong, sudah tentu Allah dan Rasul mengetahui. Aku mengaku bahawa aku tak pergi kerana kelalaian. 3 orang ini gentle. Apabila dia berkata, aku tak pergi kerana kelalaianku, mengaku, Rasulullah bersabda, tunggu keputusan dari Allah. Faham? Ini hebat.
Apabila sebut, Rasul kata tunggu utusan daripada Allah, tunggu wahyu Allah. Maka wahyu Allah tak turun-turun. Maka tidak ada siapa yang bicara dengan tiga orang ni. Tiga orang yang beriman ni, yang mengaku benar ini, dia tak pergi kerana lalai ini tadi. Dipulau oleh seluruh orang Islam Madinah. Tidak ada seorang pun yang berbicara dengan mereka. Jumpa anak saudara Ka'ab bin Malik, tutup pintu rumah. Mana awak nak pergi? Kemana kamu nak pergi? Mungkin penduduk Madinah pada masa itu lebih dalam 10,000 atau 20,000 orang. Tidak ada seorang pun yang nak bicara dengan kamu. Tidak ada yang nak berurusan jual beli dengan kamu. Awak datang, orang pergi. Ka'ab bin Malik jumpa anak saudarinya dalam jarak panjat pagar, anak jara tutup itu. Itu sekali. Sebab Rasulullah perintahkan tunggu keputusan dari Allah. Tersebar pula berita bahawa Rasulullah menyuruh dia tinggalkan isterinya. Dah bosak. Bosak. Kemana kamu nak pergi? Alright? Sampaikan dia nak bunuh diri. 3 orang sahabat ini akhirnya buat satu kemah ke atas pergunungan. 3 kemah. Satu kemah mengasingkan diri, sempit dalam jiwa mereka. Selama 50 hari. Selama 50 hari turunlah wahyu Allah, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehingga apabila bumi yang menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka, serta mereka mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya sahaja. Turun ayat Al-Quran ini, maka terlepaslah dia. Sahabat datang dengan naik kuda, suaranya lebih mendahului daripada kudanya. Okey, wahai Ka'ab bin Malik, ayat Al-Quran turun, kamu diampunkan. Ketika menemui Rasul, Ka'ab bin Malik berkata, aku tak tahu apakah ada manusia yang diuji oleh Allah sehebat aku kerana kebenaranku. Satu kitab, iaitu kitab Sirah Nubuwah, tulisan Imam Ibn Hisham, diceritakan oleh anak Ka'ab bin Malik. Masa itu anak tu pun dah buta, kepada cucu Ka'ab bin Malik. Kisah yang sama diungkap oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Mustikah Hadis, iaitu cucu Ka'ab mendengar cerita daripada anak Ka'ab betapa dahsyatnya ujian yang diterima oleh 3 sahabat ini, kerana Rasulullah mengatakan tunggu keputusan dari Allah. Kadang-kadang kalau tak tahu jarak, susah sikit nak faham. 3 orang gentleman ditunda keampunan taubat mereka oleh Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dengan taubatnya. Lepas ni jangan main-main lagi agak-agak turun ayat Quran ni, ayat Quran Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dengan taubatnya. Begitu sekali sahabat-sahabat Rasul yang dididik oleh Rasul pada zaman. Alright? Faham? Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Alright? Yang lain awak baca sendiri kisah orang-orang munafik, awak faham sedikit saja tu, awak terus tengok ayat 128 surah At-Taubah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Alright, Allah beritahu dalam ayat Quran ini, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Sekarang turun, Allah utus Rasulullah berbangsa Arab, berbahasa Arab untuk kaum Arab, senang orang faham. Sebelum itu daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, berterusan Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud,
Okey, Ilyasak, Daniel, Hazikal. Okey, sampailah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, semuanya Bani Israel. Kitab dalam bahasa Ibrani. Nabi Isa orang Bani Israel. Kitab wahyu Allah turun dalam bahasa Ibrani. Yang paham hanyalah orang bangsa Israel. Kemudian yang mengikut Nabi Isa, Bani Israel tak ada ikut pun. Yang ikut adalah orang-orang Rom. Orang-orang Rom, orang-orang Inggeris. Dia tak faham bahasa kitab Injil, asal bahasa Injil. Sebab Injil dalam bahasa Ibrani, pengikutnya banyak dalam bahasa asing. Orang Bani Israel tak mengikut Nabi Isa pun. Kalau kita tengok surah Maryam, orang Bani Israel lah yang nak membunuh Nabi Isa dan pengikutnya. Pengikut Nabi Isa, bangsa lain, bahasa lain. Nak terjemahan terpaksa bergantung dengan orang-orang Bani Israel. Kitab yang asal dah tak ada. Tetapi orang Arab, nabinya nabi bahasa Arab, berbangsa Arab untuk kaum ini. Mudah-mudahan kita sekarang dah ada dalam bahasa Melayu. Fa inna ma yassarnal Qur'ana bilisanika la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu dalam bahasa kita, bahasa kamu, dengannya kamu mudah mengambil peringatan. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Rasulullah terasa dalam jiwanya sedih terhadap penderitaan orang-orang sahabat-sahabatnya yang disiksa, dibunuh, yang gugur syahid dan sebagainya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Rasulullah tak banyak baca sangat, tapi Allah bocorkan apa yang dalam jiwa Rasul, betapa sayangnya Rasul terhadap orang-orang beriman sahabatnya. Akhlak dalam perbuatannya. Tapi Allah bocorkan apa yang dalam jiwa Rasul, betapa jiwa Rasul itu terasa berat, sedih akan penderitaan sahabat-sahabatnya, sayang, menginginkan orang-orang Islam dengan iman dan keselamatannya bagi orang-orang, bagi kamu, belas kesian penyayang terhadap orang-orang. Dalam jarah ada juga yang mengatakan ketika akhir hayatnya Rasulullah berkata, ummati, ummati. Berarti Rasulullah sayang seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Alright. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah, cukuplah bagiku, cukup Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dia adalah Tuhan yang memiliki aras yang agung. Wa tawakkaltu 'alallah wa kafa billahi wakila. Cukup bertawakal kepada Allah. Iman ada 6, tawakal hanya 1. Alright, tawakal hanya pada 1 sahaja. Alright. Jadi kita sudah habis surah At-Taubah ini. Jadi saya nak tanya, ada apa yang awak nak tahu mengenai Al-Quran? Ada apa nak tanya mengenai Al-Quran surah At-Taubah? Tentang Masjid Dirar, Masjid Munafik, kisah Nabi Ibrahim, doa, alright, dan 3 sahabat yang ditinggal tadi. Ada apa nak tanya dalam perang Tabuk? Alhamdulillah kita akan sambung kuliah pada minggu hadapan. Saya tak tahu tajuk apa yang kau nak. Raya. Minggu depan raya. Oh, minggu depan raya. Jadi kita kongsi Pak Choi, kita tak ada kuliah pada minggu depan. Mungkin klinik buka barangkali, tetapi saya tak ada, saya cuti. Nak berkongsi Pak Choi. Tahun baru. So kita sambung kuliah 2 minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.